Oke, so kita akan mulakan pembentangan kita pada hari ini untuk menamatkan ataupun menghabiskan isi kandung bab 8. Oke, sekejap ya. Oke, kemarin kamu sudah belajar tentang, kamu sudah didedahkan dengan watak sultan yang baru. Siapa watak sultan kamu tuh? Siapa tahu? Sultan Alauddin Shah. Siapa cakap tuh? Ayah Dena, warna merah. Dena kata. Siapa? Ayat Syah. Oke, Dena kan yang jawab tadi sebelum Sandra. Ya, sama-sama juga. Sama-sama kah? Oke. So yang jawab Sama juga. 2 orang sajalah. Rosen tidak jawab kah tuh? Oke, kita ada. Ada juga. Ada juga. Kejap pen cikgu ni meragam lah. Kejap Oke, kita teruskan. So, betul, kemarin watak Sultan baru kamu, Sultan Alauddin Riyad Shah. Sultan Alauddin Riyad Shah merupakan putra kepada Sultan Mansur Shah. Oke, Sultan Mansur Shah. Mary. Siapa lagi tuh? Dena? Rosen. Siapa nama asal dia? Raja Ahmad. Sultan Ahmad. Raja Ahmad. Bukan Sultan Rosen, Raja Rosen, Raja Ahmad. Nama timangan? Raja Hussein. Raja Hussein, ada Zulika, ada Angel, betul kata? 2 orang saja. Siapa lagi? Rosen ada jawab. Rosen pun jawab. Oke. Sandra pun ada. Oke, Sandra. Dena pun ada. Dena pun ada. Mary yang tiada. Gue boleh kalah nih. Oke, teruskan berjuang. Ajar sih Rosen. Ya, Rosennya membubut saja nih. Oke, so apa peristiwa paling yang kamu paling ingat tentang Sultan Alauddin Riyad Shah kemarin? Apa sumbangan dia? Membasmi pencuri. Oke, Mary. Membasmi pencuri. Mary, Rosen, Dena. Betul kata? 3. Ya, 3. Oke. Adrian, mana sudah kamu? Kenapa tidak menjawab? Oke, so Sultan Alauddin Riyad Shah, sumbangan terbesar dia di Melaka ialah membasmi kegiatan pencuri di Melaka. Oke, bagaimana dia, apa langkah awal dia untuk membasmi kegiatan pencuri di Melaka? Langkah pertama dia? Ya, menyamar diri sebagai pencuri. Oke, itu siapa? Menyamar sebagai pencuri Adrian, Rosen, dan Sandra. Adrian, Sandra, dan Zulika. Zulika. Oke, Mary, thank you. Tolong betulkan cikgu kalau cikgu silap. Ya, ada. Sudah saya tik Sandra dan Dena. Pun ada juga. Ya, don't worry. Ya, Dena pun ada tadi cikgu. Ya, si Angel kan nih diam-diam. Angel, angkat tangan. Jawab, Ba. Oke, so dia membasmi kegiatan pencuri di Melaka dengan ayo mau malu-malu lah pula. Apa mau malu? Kita belajar nih. Oke, so langkah pertama dia ialah menyamar sebagai pencuri dan keluar pada waktu malam. Siapa yang dia bawa? 2 orang. Oke, siapa nih? Hang Ishap. Angel, Hang Tun Ishap sama Tun Ishak. Siapa bani bercakap nih? Si Dena kan? Sama Tun Ishak juga. Sak. Oke, Rosen. Hang Ishak sama Tun Ishak. Begitu kan tuh? Hang Ishak dan Tun Ishak. Oke, ada. Oke, Oke, si Angel ada jawab tadi. Bahkan Adrian pun ada jawab. Rosen ada jawab. Siapa lagi? Dena ada jawab. Ada Shigo. Ada, oke. So, ketika mereka berjalan pada waktu malam, mereka bertemu dengan 5 orang pencuri. Lalu disergah dan akhirnya berjayalah Sultan Alauddin itu bunuh pencuri. Berapa orang? 2. 2 orang. Oke, semua dijawab kecuali Rosen dengan Angel. Sudah, Dena jawab, Sandra jawab, Mary jawab dengan bahasa isyarat, Angel jawab. Oke, 5 orang
5 orang. So Sultan Mansur Shah, Alauddin bunuh 2, satu dibunuh oleh Hang Ishaq. Okey, Hang Ishaq. Okay, the next day, Sultan Alauddin Riyad Shah diadak orang, dia tegur siapa? Siapa yang dia tegur? Berhubung kejadian kecurian, tanya Sri Temenggung Sri Maharaja. Temenggung. Okey, semua jawab kecuali Adrian dengan Zulika. Temenggung Sri Maharaja. Okey. Temenggung Sri Maharaja. Apa dia tanya dengan Temenggung? Ada terdapat orang mati. Kau tahu ada orang mati dia bilang. Okey. Dena dulu lah, Dena. Terlampau outstanding bayang merah nih tahu. Okey. Dena. Jawab Dena. Ditanya Cikgu, kamu perasan kah ada orang mati semalam? Kamu tahu kah kenapa siapa yang bunuh dia orang? Cikgu ditanya begitu. Dia tanya begitulah. Lepas tu, ya. Lepas tu Angel apa? Dia tanya lagi kalau si Temenggung ada bekawal malam. Okey. Terus apa jawapan si Temenggung tu, Mary? Dia bilang yang tentang bekawal tu, dia bilang ada dia bekawal. Terus bila si Sultan tanya, dia tahu kah yang bunuh 3 orang? Dia bilang dia tidak tahu tentang tu 3 orang yang mati dibunuh. Okey, betul. Zulika, terus apa Sultan Alauddin cakap? Sambung Mary punya jawapan. Sia-sia je dia. Sejak Zulika? Si Zulika ni pergi mana? Pergi berus gigi kah? Adrian? Ya, Cikgu. Okey, apa sambungan kepada jawapan Mary itu? Selepas Sultan Alauddin tanya, kamu tahu tak ada orang mati? Tahu. Kamu ada bekawal semalam? Ada. Terus apalah respon Sultan Alauddin? Sampai sana kan tadi Mary? Apa respon Sultan Alauddin? Kemana? Masih menengok buku. Dia dah ingat kan ni semalam punya isi cerita. Aduh. Bah, saya semimbah. Siapa mau jawab? Orang ni nak mengerti keadaan kah? Ibu dan Cikgu. Tidak tahu ya. Tidak tahu Cikgu. Ya, cakap tahu ada orang mati. Kita tahu siapa yang bunuh. Itulah jawapan dia juga. Itu sudah Roseanne, Mary sudah cakap. Jadi apa Raja bilang? Dia bilang sia-sia saja. Kawalan Sri Maharaja dia bilang. Okey, Dena betul. Adrian pun akhirnya betul. Tidak tahu ada yang mati. Dia bilang sia-sia sejak kebekawal malam. Orang mati pun kau tidak tahu, dia bilang kan? Gitu kan? Betul. Okey. Sejak hari itu Sri Maharaja, siapa nama Sri Maharaja nih? Jangan lupa. Tun Mutahir. Pandai Mary, Tun Mutahir. Temenggung Sri Maharaja Tun Mutahir, anak Sri Naradiraja. Dia bilang kuatkan pertahanan, dia bilang. Ketatkan kawalan, dia bilang kan. Okey, dia suruh kawalan malam tu dikuatkan. Tapi lebih kurang. Lebih kurang lah. So, apa akan jadi kalau dia jumpa orang keluar malam? Sebab orang tidak boleh keluar malam kan? So, kalau dia akan bunuh, Cikgu. Betul, dia akan bunuh. Si Dena tu kan, dia akan bunuh. So, Sultan Alauddin Riyad Shah suruh bina satu tempat yang dinamakan, apa nama tu tempat? Balai Simpang 4. Si Sandra jawab. Siapa lagi jawab tu? Dena. Sandra, Dena, Zulika, macam Angel pun ada. Ya Kak Angel. Angel, okey. So betul lah, dia suruh Sultan Alauddin Riyad Shah suruh Temenggung Sri Maharaja untuk bina Balai Simpang 4 di tengah-tengah negeri. Apa tujuan Balai Simpang 4 tu? Satu-satu jawab satu-satu. Jangan berebut. Saya Cikgu. Okey, Dena. Macam kalau tu orang dia dapat tu barang orang tapi dia tidak kasih pulang, tangan dia akan jadi kudung. Itu hukuman. Okey, saya terima lah. Itu hukuman kan. Kuat kuasa undang-undang. Okeylah.
Okey, bolehlah Cikgu terima juga lah. Betul lah, kalau orang tidak memulangkan harta cicir yang dia jumpa tu di Balai Simpang 4 atau kepada orang yang empunya harta, maka tangan dia akan dipotong. Dipotong, bukan dikudung, dipotong. Okey. Okey, siapa mau jawab? Apa kegunaannya Balai Simpang 4? Siapa Cikgu? Okey, Zulika. Kalau orang yang kehilangan harta tuh dia boleh tuntut dia punya harta. Di mana, Di? Balai Simpang 4. Okey, thank you. Lagi, satu lagi. Potong tangan. Tidak boleh. Suka betul potong tangan. Sudah tadi itu potong tangan. Siapa mau jawab? Sandra? Orang yang kehilangan harta, dia pergi tuntut harta itu di balai. So, selain itu, kalau orang jumpa harta cicir? Dia Balai Simpang 4 ini juga adalah tempat untuk memulangkan harta yang tercicir. Ya, yang betul. tidak tutup oleh. Okey, betul. So, sebenarnya tujuan Balai Simpang 4 adalah dijadikan tempat untuk menyimpan atau menghantar harta cicir yang ditemui dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Okey, kemudian orang yang itu untuk orang yang jumpa lah. Contoh macam macam kemarin, Intan jumpa gelang emas Sandra, tapi Intan tidak tahu gelang emas itu milik Sandra. Intan pergi Balai Simpang 4, dia hantar di situ, letak di situ. So, Sandra yang kehilangan gelang emas, Sandra akan ke Balai Simpang 4 untuk tengok kalau ada gelang emas dari sana. So, dia akan klaim lah di sana. Begitu. Sekiranya orang yang jumpa harta tu, si Intan tu, tidak memulangkan harta cicir yang ditemui, gelang emas Sandra tu di Balai Simpang 4, maka dia akan dipotong tangan. Okey, jelaskan? Tangan. So sejak itu orang pun kecurian pun dapat ditangani kan? Undang-undang dikuatkuasakan. Orang mencuri akan dipotong. Ada tulis di sana kan? Coba kita tengok. Potong tangan kah? Yang jelas di sana dia bilang kalau dapat harta orang tidak dia kasih pulang, tangan dia akan dipotong. So itu satu undang-undang lah. Ya, so kita teruskan Itu peristiwa penting kemarin lah. Okey, sekarang ni kita tengok akibat tidak menyembah Melaka. Salah, kenapa cikgu ni? Akibat salam dibacakan sembah. Okey, di dalam bab ini ada dua negeri, Haru dan Pasai. Kalau kamu masih ingat, pada bab sebelumnya, cikgu ada cakap pada waktu ini 3 buah kuasa besar yang ada ialah Melaka, Haru dan Pasai. Okey, Pasai ini asal dia menerima surat salam, dia tidak boleh baca salam tu sebagai salam, tapi dia akan baca sebagai sembah. Kamu masih ingat? Ada kan cikgu explain ni dulu? Ada kan? Ada cikgu. Okey. Okey, so sekarang kita tengok apa yang terjadi apabila Raja di Pasai ini melalui katib dia membacakan surat salam daripada Haru ni sebagai sembah. So kamu lihat di sana ada Raja Pahlawan. Raja Pahlawan ni ialah Raja di Haru. Okey, Raja Pahlawan mengutus Maharaja Diraja. Dia utus dia punya Maharaja Diraja untuk membawa surat salam ke Pasai. Surat salam sahaja. Isi surat salam itu ialah salam Paduka Kakanda. Itu saja isi surat dia. So apabila sampai di Pasai, katib di situ membaca surat salam itu sebagai surat sembah. Dia tukar isi surat salam Paduka Kakanda ini kepada Paduka Kakanda empunya sembah kepada Paduka Adinda. So sebenarnya Haru punya isi surat, Raja Haru kirim salam dengan Raja Pasai. Tapi apabila dibaca oleh katib, katib bilang Raja Haru ni berkirim salam kepada Raja Pasai. Boleh faham setakat ini? Boleh faham? Cikgu, Yes. jadi maksudnya si Maharaja Diraja ni iaitu Raja Haru kan cikgu? Maharaja, cikgu salah tulis. Ya, Raja Pahlawan ni ialah utusan. Maharaja Diraja ni yang Raja Haru, betul. Oh, Ya, oke. Ya. Jadi maksudnya si Maharaja Diraja ni iaitu Raja Kerajaan Haru, dia Ya. mengutus
dia punya utusan yaitu Raja Pahlawan untuk bawa surat salam ke Pasai. Itulah kan Cikgu. Iya, betul Mary. Itulah itu. Oke. Ya, Raja Pahlawan ini bukan Raja Haru, tapi dia yang diutus. Nampak nih kan, diutus ke Pasai oleh Raja Haru, yaitu Maharaja Diraja. So, Raja Pahlawan, utusan. Raja Haru, Maharaja Diraja. Thank you, Mary. So, yang isi utusan dan salah dibaca tuh faham? Paham? Cikgu, maksudnya yang bagian itu kan Cikgu, sepatutnya kalau di Pasai, dia cakap sepatutnya surat tuh macam salam, tapi katib tuh dia macam bertegas juga itu ialah sembah. Itu mencetus pergaduhan juga. Yes, betul. Sebenarnya memang surat itu isi dia dari Haru tuh. Haru hanya kirim salam kepada Pasai. Tapi kan tadi kan Cikgu ada refresh, kamu ingatkan, kamu balik. Pada bab sebelumnya kita ada katakan bahwa ada dinyatakan Pasai ini dia tidak boleh membaca surat salam itu sebagai salam. Memang dia akan baca sembah. So itu sebab apabila Raja Haru ni berkirim salam ke Pasai, maka surat salam tu dibaca sebagai sembah. Okay, ini yang menyebabkan Raja Pahlawan yang diutus oleh Raja Haru tu marah. Dia tegur, 2 kali dia tegur pada katib. Surat itu dia bilang surat salam. Kenapa dibaca sembah? Tengok muka surat 176. Okay. Perenggan kedua B181. Okay, so isi surat tu kamu sudah nampak. Salam Paduka Kakanda. Maka oleh katib di Pasai baca, Paduka Kakanda empunya salam kepada Paduka Adinda. Dia bilang Raja Haru kirim salam dengan Raja Pasai. Sebenarnya tidak. Raja Haru hanya kirim salam, bukan kirim sembah kepada Raja Pasai. So Raja Pahlawan, Raja Pahlawan yang merupakan utusan Raja Haru marah. Raja Pahlawan cakap lain surat, lain dibaca. Salam dikata sembah. Dia sudah tegur tu. Maka katib tu baca lagi sembah juga. Maka berkata lagi Raja Pahlawan. Dia bilang lain surat, lain dibaca. Remak mati di tanah Pasai, jangan mati di tanah Haru. So artinya dia bilang biarlah saya mati di Pasai ini daripada saya mati di Haru. Jika demikian anjing Pasai pun tahu akan sebuah sepatah. Maksudnya dia mau bagi pengajaran lah di situ. Maka dibaca juga oleh katib tu sembah. Dia tidak baca salam tu sembah. Dia tidak betulkan surat itu surat salam. Dia masih baca sebagai surat sembah. So Raja Pahlawan terlalu marah, lalu mengamuklah dia di balai. Banyak orang dia bunuh dan akhirnya Raja Pahlawan ini pun mati dibunuh. Dia mati di Pasai. Kan? Macam dia cakap, biarlah saya mati di Pasai, jangan saya mati di Haru. Jadi dia mati dibunuh orang Pasai dan akhirnya orang-orang Haru lain baliklah ke Haru menyampaikan kepada Raja Haru tentang kejadian ini. Okay, so apabila Raja Haru tahu Raja Pahlawan ini mati dibunuh di Pasai, maka Raja Haru iaitu Maharaja Diraja menyuruh lubalang dia iaitu Sri Indra. Kamu tak payah ingat nama ni pun tak apa. Cukuplah kalau kamu tahu apa peristiwa dia. Maharaja Haru suruh merosakkan segala jejahan Pasai dan Melaka. Sebab saya tahu masalah kita di Sulalatus ni terlalu banyak nama. Bukan semua nama kamu perlu hafal lah. Macam begini kan, kalau kamu mau hafal, kalau kamu boleh hafal nama Maharaja Haru, Maharaja Diraja ni sebagai nama Raja Haru, itu baguslah. Tapi kalau kamu tidak boleh hafal, yang penting kamu tahu, kamu bilang Raja Haru. Raja Haru serang ataupun merosakkan jajahan Pasai dan Melaka. Itu pun sudah memadai. Boleh? Cikgu. Sebab nama terlampau banyak kan, Mary susah mau ingatkan. So kita yang paling penting kamu mesti ingat nama raja-raja di Melaka, nama bendahara-bendahara besar di Melaka itu kamu wajib ingat. Siapa sultan dia, apa nama asal dia, siapa bendahara dia, siapa nama sebenar dia, apa sumbangan-sumbangan diorang. Itu kamu mesti ingat. Tapi kalau yang ini, kalau kamu sebut sebagai Raja Haru pun ya. Tapi baik juga kalau kamu ingat nama dia Maharaja Diraja. Cuma ini Cikgu, yes.
Saya mau tanya Bani, yang sebenarnya kan jadi yang pasal di surat salam dijadikan surat sembah ini sebenarnya memang macam kebiasaan atau adat atau undang-undang di Pasai ataupun mungkin bahasa dia kah begitu yang menyebabkan dia bila orang baca surat salam dia akan dibacakan sebagai surat sembah. Memang begitu kah Cikgu di Pasai? Okay, thank you Mary. Pasai ini kita tahu dia kuasa besar bersama Haru dan Melaka. So soalan Mary itu dia bukan undang-undang lah. Cuma dia sudah menjadi kebiasaan. Kalau surat salam tu dia memang akan baca sembah. Mungkin ini berkait dengan rasa kebesaran sebab Pasai tidak mahu dia lebih kecil daripada kuasa Haru. Sebab itu dia menganggap salam yang disampaikan oleh Haru itu merupakan sembah kepada Pasai supaya Pasai lebih besar daripada Haru. Begitu. Boleh faham? Boleh Cikgu. Thank you. Thank you. So kita continue. Ini boleh faham kan? Bab ni senang saja kan? Ada yang mau rumus? Sila rumus. Supaya kamu lebih faham. Sampai situ je Cikgu. Masih ada yang sekarang ni kamu rumus yang slide ini sahaja. Siapa mau rumus? Saya Cikgu. Okey, Rosen. Dia start Cikgu. Start daripada Maharaja Diraja, yaitu anak Sultan Sujak, yaitu raja kepada negeri Haru, di mana dia telah mengutus orang ke Pasai, yaitu Raja Pahlawan. Lepas tu berlaku pertelingkahan di sini apabila si Raja Pahlawan ni dia tegur seorang katib di Pasai itu, dia cakap sepatutnya ini ialah salam. Kenapa kau cakap itu sembah? Dia bilang macam lain yang dibaca, lain yang kena cakap. Dia bilang lama-lama tu lain Raja isi surat. Pahlawan Lain isi surat, lain yang dibaca. Ya, lepas tu Raja Pahlawan dia mengamuk di sana sebagai pengajaran kepada orang Pasai. And then apabila Raja Pasai dengar bahawa Raja Pahlawan apabila Raja Haru dia dengar bahawa Raja Pahlawan telah mati di Pasai, jadi dia telah menghantar dia punya ke Pasai untuk lawan dorang. Itulah Cikgu. Dia punya conclusion. Jangan lupa kaitkan ini yang dia suruh merosakkan tanah jajahan Pasai dan Melaka tu sebab itu sangat penting lah. Okay? Cikgu, kenapa si Maharaja Diraja mau merosakkan tanah jajahan di Melaka juga? Bukan Pasai sejak yang terlibat. Bagus soalan kamu, Mary. Kamu rasa kenapa, Mary? Kamu ada ide? Sebab dia kuasa besar juga. Dan Rosen dan Angel. Angel, kenapa Angel? Dia tidak puas hati. Dia tidak puas hati. Okey, Mary, kamu ada pandangan sendiri kah? Kenapa? Kamu rasa kenapa? Sebab Cikgu bilang ada tiga kuasa yang terbesar masa tu, yaitu Haru, Pasai dan Melaka. Jadi si Maharaja Diraja ni dia mau dia punya negara, dia punya kerajaan yaitu harus yang paling berkuasa. Jadi sebab itu dia mau kasih rosak ni dua-dua kerajaan yaitu Pasai dan Melaka. Iya Kak Cikgu. Iya Mary, betul lah tu. Sebab Haru mau tunjukkan kepada Pasai dan Melaka bahawa Haru bukan sebuah kuasa kecil yang harus direndah-rendahkan sampai begitu sekali. Sebab tu dia bilang serang jajahan Pasai dan Melaka untuk menunjukkan Haru ni juga sebuah kuasa besar yang harus digeruni. Bukan sahaja oleh Pasai tetapi oleh Melaka. Okey Okey Cikgu. Okay. Thank you soalan tu Mary. Jadi Cikgu, Haru tu kuasa dia paling besar lah antara dua negara tu Cikgu. Diorang sama besar saja. Kita tidak tahu siapa yang besar. Actually, tiga-tiga sama besar kan? Kalau dalam bab sebelumnya tu sama besar kan? Cuma macam mana mau cakap? Cara Pasai ni dia lebih kepada menunjukkan kekerasan dia kepada Melaka dan Haru lah. Begitu. Okay? Okey Cikgu. Okay. So kita teruskan.
Juga suka ada soalan. So kalau ada soalan lagi terus tanya saja. So kita sambung. Ini belum habis. So apa yang berlaku tadi ialah Raja Haru ingin merosakkan kawasan jajahan Melaka dan Pasai. So apabila didengar oleh Sultan Alauddin Riyad Shah tentang rencana Maharaja Diraja yang merosakkan kawasan jajahan Pasai dan Melaka ini, maka Sultan Alauddin Riyad Shah telah mengutus Paduka Tuan Sri Bijadiraja, sekejap ya, ada orang masuk. Okay, so Sultan Alauddin Riyad Shah pun menghantar Paduka Tuan Sri Bijadiraja dan Hang Tuah untuk melawan ataupun berlawan dengan Haru. Di sana perkataan berlawan tu kamu jumpa dia memairi. Okey, so ini 3 orang yang diutus oleh Sultan Alauddin Riyad Shah untuk berlawan dengan Haru. Of course dengan tentera-tentera Melaka lah, takkan 3 orang saja kan. Tapi inilah orang besar yang disuruh mengetuai pertarungan tersebut. Siapa tahu Paduka Tuan ni siapa? Siapa Paduka Tuan? Anak Tun Perak, Bendahara Paduka Raja. Rozen, betul. Siapa cakap Bendahara Paduka Raja tu? Dena kah? Dena Cikgu. Dena, Paduka Tuan anak Bendahara Paduka Raja, anak ya, anak Tun Perak ya. Oh, okey Cikgu. Okey, so kemudian pertarungan ini Cikgu mudahkan sahaja. Pertarungan di antara Haru dan Melaka ini, apabila Haru ingin merosakkan kawasan jajahan Melaka, dilawan oleh Paduka Tuan Sri Bijadiraja dan Hang Tuah, maka akhirnya Haru dikalahkan oleh Melaka. Okey, apabila Haru dikalahkan oleh Melaka, di sini, ya, Haru dikalahkan oleh Melaka. So, dia very simple lah. Ini saja sambungan daripada slide sebelumnya. Yang tadi, Raja Haru tu serang kawasan jajahan Pasai dan Melaka kerana tidak puas hati apabila Raja Pahlawan, utusan dia dibunuh di Pasai. So, dia ingin balas dendam dengan rosakan jajahan Pasai dan Melaka. So, Pasai tidak tahu apa Pasai buat, tapi Melaka, Sultan Alauddin hantar Paduka Tuan Sri Bijadiraja, Hang Tuah dan seluruh Hulu Balang untuk berlawan dengan Haru dan akhirnya Haru berjaya dikalahkan. Okey, faham kan? Faham? Faham Cikgu. Ada soalan? Faham Cikgu. Tiada soalan? Tiada soalan, Cikgu teruskan. So far tidak soalan Cikgu. Tiada. Tidak mau rumus? Tidak mau rumus? Tidak perlu dirumus sebab senang difaham? Ya Cikgu, senang je mau paham bagian ni. Okey, so kita teruskan. So sekarang kita masuk ke episod akibat salam dibacakan sembah. Okey, kenapa Cikgu kamu ni mabuk ni? Mia Ruzul dengan kambing randuk. Astaga, makcik. Ini pun Cikgu tulis dan. Yalah ni menaik. Cikgu. Iya. Ya. Yang bagian yang ada Tun Isap tu Cikgu? Itu kalau kamu mau kasih panjang-panjang pun dia akan menyebabkan kamu punya pemahaman sedikit bercelaru. Sebenarnya kita ambil intipati peristiwa penting. Apa yang berlaku dengan Tun Isap tu, dia sebenarnya kan si Sri Bijadiraja tu, dia bijak tahu, dia tunggu masa yang sesuai untuk menyerang Haru. Sebab kalau kamu tengok di sana, si Tun Isap tu, dia naik kapal sekali dengan Sri Bijadiraja. Laksmana Hang Tuah, lain kapal. Paduka Tuan, lain kapal. So, apabila orang-orang Haru itu semakin menghampiri kapal Sri Bijadiraja, Tun Isap tu cadanglah kepada Sri Bijadiraja supaya diorang ni lawan dengan orang-orang Haru. Tapi Sri Bijadiraja larang. Dia bilang jangan dulu, kita tunggu dulu masa yang sesuai baru kita lawan. Jadi Tun Isap ni kan dia tidak puas hati. Dia ingatkan si Sri Bijadiraja ni orang dia penakut. Sampai dia bilang, kenapalah saya ikut dia punya kapal ni. Saya ingatkan dia ni berani. Tapi rupanya dia ni penakut. Kalau saya tahu, bagus saja saya naik perahu Hang Tuah.
Tapi sebenarnya kenapa Srivijaya Raja delay masa untuk serang Haru? Kerana dia menunggu saat yang paling sesuai untuk bertarung dengan Haru. So apabila sampai saat yang dia tunggu tu, dia pun cakap dengan Tun Isap. Muka surat 177 B182 tu. Dia bilang, Incik, telah datanglah ketikanya, marilah kita amuk. Dia bilang, okey, sampai sudah masa dia, mari kita berlawan. Jadi di sanalah Tun Isap, Srivijaya Raja dan tentera lain bertarung mengamuk dengan orang-orang Haru, sehingga orang-orang Haru itu terpaksa terjun lompat dari kapal tu ke air. Sebab dia orang-orang Haru tu ingatkan Srivijaya Raja dan orang-orang dia ni masa derang naik kapal Srivijaya Raja tu, Srivijaya Raja tu tidak ready. Tapi sebenarnya Srivijaya Raja tu dia sedang bersembunyi, menunggu masa yang sesuai untuk kejutkan orang Haru dengan serangan mengejut diorang. So apabila detik itu sampai, bila itu orang-orang Haru naik kapal Raja Srivijaya Raja, diorang mau naik sudah sana untuk pergi serang Srivijaya Raja. Di sanalah Srivijaya Raja bagi tahu Tun Isap, sekarang kita lawan. Jadi diorang pun keluar ramai-ramai dengan tentera diorang dan mengamuk, menyebabkan orang Haru yang naik kapal Srivijaya Raja tu tadi terjun dari kapal tu pergi laut. Okey, gitu. Jadi kalahlah orang-orang Haru. Begitu tu. Sengaja cikgu tidak kasih faham? Faham juga. Okay. Faham sudah. Alright. So sengaja cikgu tidak kasih panjang sebab cikgu tidak mau kamu complicated untuk faham isi peristiwa penting. Okey, tidak orang masuk. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang kita masuk peristiwa Mia Ruzul dengan kambing randuk. Siapa ni Mia Ruzul? Oh, Nana, boyfriend si boyfriend si Rosen. Rosen. Oh, Rosen. Ya juga. Tu boyfriend kau? Ya. Okey, siapa itu Mia Ruzul? Ya juga. Ya, handsome bah, saya suka. Penghibur. Siapa tu Mia Ruzul? Seorang keling Kak Cikgu. Orang keling juga. Ya, orang keling. Ya, orang keling. Orang keling Melaka, orang keling Melaka yang sama-sama bersama-sama dengan Srivijaya Raja, Tun Paduka Tuan dan Hang Tua untuk pergi serang Haru. So dia ni orang keling, bila kita bilang dia orang keling, di sana kamu nampak ada perpaduan kan? Perpaduan kan? Ya juga. Ya, so Ya. siapa yang buat perpaduan? Siapa buat? Si Sultan Muzaf Si Liviana yang buat Sultan tajuk Mansur perpaduan. Shah. Apa yang Sultan Mansur Shah? Kan dia diplomatik juga. Shah. Tidak. Tadi cikgu soal tu siapa yang buat tajuk perpaduan. So yang buat tajuk perpaduan ialah Sili. Okay. Thank you Dina. Respon tu. Okay, so dalam perpaduan kamu ada nampak perpaduan dalam kalangan masyarakat Melayu dalam peperangan menghadapi Haru, iaitu selain orang Melayu seperti Paduka Tuan, Hang Tua, Srivijaya Raja, ada juga orang keling seperti Mia Ruzul yang sama-sama melawan Haru. Okey, so Mia Ruzul ni, dia sebenarnya, siapa yang buat kerja kursus esei, ini satu isi lagi untuk kamu ya, yang buat kerja kursus esei. Ada kan ni di sini? Rosen, saya rasa. Rosen, kamu buat esei kan, Rosen? Adrian juga. Adrian. Okey, Adrian dengar baik-baik siapa yang buat esei. Di sini, Mia Ruzul ni, watak dia ni watak lucu. Apa yang lucunya dia di sini ialah, dia ni pergi buang air besar, dia pergi berak lah. Ketika dia sedang berak, dia nampak seekor kambing sedang makan rumput. Okay? Dia ada seekor kambing sedang makan rumput. Tetapi, dia ingat kambing itu ialah seorang orang tua Haru yang mengintai dia buang air besar. Sebab bila Mia Ruzul ni angkat kepala tengok tu kambing, itu kambing pun ngam-ngam angkat kepala tengok dia. Bila Mia Ruzul tunduk, itu kambing pun tunduk. Kambing tu makan kan, makan rumput kan. Dan bila Mia Ruzul angkat balik muka dia tengok tu kambing, itu kambing tengok dia balik. So, Mia Ruzul ingat kambing randuk ini ialah orang tua Haru yang mengintai dia. Cubuk dia buang air besar. Lalu dia pun lari tunggang,
langgang sehingga mengejutkan tentera-tentera Melaka yang sedang berperang. Okey, bila tentera Melaka ni tanya, Mia Ruzul, kau ni kenapa? Oh, terus Mia Ruzul bilang, ada sana orang tua Haru pergi mengintai saya berak, dia bilang. So, ini orang-orang Melaka pun pergilah tengok mana orang tua Haru yang mengintai Mia Ruzul berak. Bila diorang pergi tengok, sebenarnya apa yang Mia Ruzul anggap sebagai orang tua Haru tu sebenarnya seekor kambing. So, di sini unsur humor dia ialah peristiwa. Okey, Adrian ambil peristiwa ni ya. Fakta kamu ialah unsur humor dari segi peristiwa, iaitu peristiwa Mia Ruzul melarikan diri setelah mengingatkan kambing randuk yang disangkakannya itu sebagai orang tua Haru yang mengintai dia ketika buang air besar. Okay, so dia ini bila ada watak ini, cerita ini di sini, maka ini sebenarnya menjadi seperti satu peleraian kepada emosi kita yang sebelum ini kita macam alamak berperang tadi tu kan macam duk begitu perang kan. So ini macam peleraian sikit lah, kasih relax emosi kita sedikit sebagai pembaca supaya lebih santai. So kemudian habis tentang Mia Ruzul ni masih di dalam episod yang sama. Di sini kita nampak ada watak Seri Bija Diraja. Okey, Seri Bija Diraja ni dalam bab ni dia meninggal ya, dia mati. Dan dia punya 3 orang anak, 2 orang lelaki, 1 orang perempuan. So perempuan itu Tun Cendera Panjang, kemudian ada Tun Kerunta dan Tun Bija Diraja. So anak lelaki dia Tun Kerunta ganti jawatan dia sebagai Seri Bija Diraja. Okey, kemudian apabila Haru tadi tu dia kalah dengan Melaka, maka Maharaja Diraja, Raja Haru ni pun memohon agar berdamai dengan Paduka Tuan, dengan Melaka. Berdamailah Raja Haru ni dengan Melaka. Okey, itu cerita dia untuk Mia Ruzul dengan kambing randuk. Okey, ada sebarang soalan? Ada soalan? Tidak, Cikgu. Sure, Mary? Tidak, Cikgu. Okey. Cikgu, Cikgu, boleh kita tengok slide sekejap? Boleh. Kejap. Okey. Yang tentang jadi lepas keling ni isi Mia Ruzul perasan yang dia rasa macam ada orang mengintai dia sedang membuang air besar. Kenapa cikgu dia lari tunggang langgang? Dia ketakutan sebab dia ingat itu orang Haru. Kalau itu orang Haru, memang orang Haru akan tembak dia, bunuh dia. Bukan tembak, manalah pula ada senapang. Kan Haru sedang berperang dengan Melaka, kan? Okey. So kalau itu musuh dia kena lari lah. Mia Ruzul kena lari lah. Kalau dia tidak lari, dia akan dibunuh oleh orang Haru. Orang Haru. Oh, ya, begitu. Okey, thank you. Alright. Soalan lain? Tiada? Kalau tiada, cikgu go on. Ya. Yang apa tadi cikgu? Yang peristiwa Seri Bija Diraja tu cikgu saya tidak berapa faham. Okey, kalau kamu pergi ke muka surat 179 sebelum episod ketiganya sama Gagah tu kan. Di situ dia ada bagi tahu Seri Bija Diraja pun mati, ada anaknya lelaki 2 orang, 1 perempuan. Tun Cendera Panjang, itu ialah yang perempuan. Kemudian Tun Kerunta bila bapa dia meninggal, bapa dia Seri Bija Diraja mati. Okey, Tun Kerunta lah yang dijadikan Seri Bija Diraja menggantikan bapa dia. Okey, manakala adik dia seorang lagi bergelar Tun Bija Diraja. Cuma tidak dibagi tahu siapa nama. Itu yang dalam slide cikgu ni, cikgu permudahkan dia. Seri Bija Diraja punya 3 anak, 2 lelaki, 1 perempuan. Okay. Tun Cendera Panjang perempuan, Tun Kerunta ganti ayah dia jadi Seri Bija Diraja dan adik dia Tun Bija Diraja. Okey? Okey. Cikgu mau dengar Angel, cuba kamu rumus ni. Angel, tolong rumus. Mana Angel? Mia Ruzul nggak, Cik? No. Saya mau Angel.
Oke. Angel, ready ya? Rumus. Gimana nih semua rumus? Oke. Nah, kenapa sih tiap kali rumus nih? Mulakan ayat kamu dengan miaruzul. Oke, kan si miaruzul nih. Kenapa sih tiba-tiba ini? Baca. Juga nebus. Janganlah kau nebus, ini bukan pertandingan. Bukan pertandingan lah. Aduh, Angel. Kalau begini hari-hari Ciku mau tanya kamu kalau kamu begini ya. Juga orang lain bisa pandai. Ya ada, saya mau Angel juga, cepat. Saya masih bingung. Apa? Saya masih bingung yang di Macam kamu boleh bingung nih, Angel. Oke, next slide kamu explain ah. Oke, sekarang Cikgu mau dengar siapa nih? Tiada pilihan lah. Zulika nih. Oke, rumuskan Zulika. Miaruzul. Episode nih. Zulika? Ya. Oke, rumus. Jadi nih miaruzul nih kan ada orang Telinga yang sama-sama melawan Haru. Lepas itu ada Sorry. Oke. Ada peristiwa ada time yang dia buang air besar tuh kan. Nampak kambing yang sedang makan rumput. Jadi dia pun makan rumput. Time dia buang air besar tuh, dia nampak kambing tuh sedang makan rumput. Terus yang time dia buang air besar tuh kan dia nampak kambing Cigo. Iya. Jadi sangka tuh kambing tuh orang Haru tua yang mengintai dia. Oke, then? Jadi dia pun dia takut kan. Dia ditunggang. Terus yang buat kasih terkejut lah, tentera Melaka kan. Iya. Kenapa nih si miaruzul nih lari tunggang langgang nih? Lepas tu kan dia lari tunggang langgang sebab dia nampak tuh dia ingat tuh yang orang yang intai dia tuh kan, dia ingat orang Haru tua. Jadi dia lari tunggang langgang. Terus hal ini dia menyebabkan tentera Melaka tuh terkejut dengan sikap si miaruzul. Ya, dan? Betul? Jadi Sri Bijadi Raja nih dia ada 3 anak, laki dan 1 perempuan, yaitu Tun Cendra Panjang, Tun Kerunta dan Tun Bijadi Diraja. Oke. Pas. Lain Zulika tidak bagus kan ya? Lepas tu Zulika? Oh. Take over Angel. Zulika punya line serasa tidak bagus. Apa nih Angel? Terus lepas yang tuan si Maharaja Diraja ini dia suruh minta berdamai lah sama paduka tuan. Oke, maka so kesimpulannya Haru berdamai dengan Melaka, kan? Yeah. Oke, thank you Angel, thank you Zulika. So itu peristiwa dia untuk miaruzul dengan kambing randuk. So next kita pergi peristiwa dalam episod ketiganya sama Gagah. Dalam peristiwa ketiganya sama Gagah ni kita ada watak Raja Maluku. Okey, Raja Maluku ni dia punya kehebatan ialah dia sangat pandai bermain sepak raga. Okey, yang dia bilang sana dia jadi ibu tu ada tu di situ kan. Dia jadi ibu mana? Ada kamu jumpa kah?
Siapalah tuh? Saya malas mau cari. Oke, so Raja Maluku, dia sangat hebat bermain sepak raga. Kehebatan dia bermain sepak raga ni dapat dilihat apabila dia beratus-ratus kali sepak tu bola raga, dia timang tu sepak raga tu sebelum dia bagi dengan orang lain. So, kamu imagine dia timang tu sepak raga pakai kaki dia selama beratus-ratus kali sebelum dia bagi kepada orang lain. So, mungkin kalau cikgu sekali, dia pun sudah jatuh. Tidak kenal apalagi beratus kali. 3 kali pun tidak boleh. So, itu kehebatan dia. Kemudian yang kedua, dia juga boleh sepak tu raga, bukan sambal lah. Kenapa lah cikgu tulis sambal tu? Sambil duduk selama berpenanak nasi. Berpenanak nasi ini artinya ialah ini satu jangka masa. Orang dulu-dulu suka kaitkan jangka masa tu dengan perbuatan. Dengan perbuatan tempo masa. Tempo masa berapa lama tu nasi masak. So, kan nasi itu kita tanakkan, istilah kita menanak nasi. So, berpenanak nasi ini artinya berkali-kali masak nasi. So, dalam kehebatan dia ini, artinya Raja Maluku ni boleh duduk sambil sepak itu bola raga selama beberapa kali itu nasi. Banyak kali orang masak nasi. Boleh faham nggak? Boleh faham? Bilang cikgu. Mana nih berpenanak? Coba kita tengok 180. Sekejap. Nanti cikgu ulang. Sekejap. Ada di sini berpenanak. Okey, tidak apa. Ini perkataan berpenanak nasi ini artinya adalah berkali-kali menanak nasi. Okey, katakan kamu kamu masak nasi 5 kali. Okey, so artinya 5 kali penanak nasi. Fahamkah yang tu dulu? 5 kali penanak nasi. Ya. Maksud dia main tu bola sepak sambil dia duduk dengan selama macam tu orang masak nasi belum sudah siap pun dia masih lagi main tu bola. Ya. Contohlah, cikgu masak nasi. Satu kali cikgu masak nasi akan ambil masa 5 minit lah. Contoh 5 minit. 5 minit. So kalau berpenanak nasi ni mungkin ada dalam 5 kali. So 5 kali 5 kali 5 minit dia 25 minit kan? Betul kan? Satu kali cikgu masak nasi, katalah 5 minit. Kalau 5 kali cikgu masak nasi, dia 25 minit, kan? Ya, cikgu. So, artinya, Raja Maluku ni, dia boleh duduk sambil sepak itu bola raga selama 25 minit. Katakan kalau cikgu masak 5 kali lah. Tapi di sini dia tidak bagi tahu berapa kali. Dia cuma cakap berpenanak nasi. Artinya berkali-kali nasi itu dimasak. So tempo masa tu kita tidak tahu berapa lama. Yang penting kamu faham itulah kehebatan dia. Dia boleh duduk sambil timang-timang itu bola raga selama tempo masa yang panjang berpenanak nasi. Bolehkah? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, thank you. So yang ketiga kehebatan dia, kalau dia tetap nyiur duduk umbi, okay. Apa itu nyiur duduk umbi? Kamu lihat muka surat 363. Dia nyiur tu pokok kelapa. Tapi apa itu duduk umbi? Duduk umbi artinya pangkalnya baru membesar. Pangkalnya baru membesar. Okay, apa itu beladau? Beladau ialah sejenis golok. Golok itu artinya parang. So ini kehebatan Raja Maluku. Kalau dia mau tetak pokok kelapa yang batang dia baru mau kembang, okay, nyiur duduk umbi, pangkal dia baru mau membesar, kalau dia tetak, terus putus. Kalau kita tetak balik kan, beberapa kali tetak baru putus. Tapi kalau Raja Maluku, tetak saja begitu, terus putus. So itu kehebatan Raja Maluku. Kemudian kita ada watak Telanai Terengganu. Telanai Terengganu, kehebatan dia ialah kalau dia tikam itu nyiur duduk umbi, kalau tadi si Raja Maluku dia tetakkan, putus. Tapi kalau Telanai Terengganu, dia tikam nyiur duduk umbi, tembus pergi ke sebelah. Itu kehebatan Telanai Terengganu. Okay, kemudian di dalam episod ini, kamu ada watak Sultan Muhammad. Siapa ini Sultan Muhammad?
Raja Pahang. Oke, betul Mary. Raja Pahang yang Iya, dibuang ke Pahang tuh karena bunuh Tun Besar. yang ada buang. Betul, Rosen, betul. So, Sultan Muhammad nih, dia hantar Seri Akar Raja nama ni kamu kena ingatlah. Dia hantar Seri Akar Raja ke Terengganu untuk bunuh Telanai Terengganu kerana Telanai Terengganu ini menghadap Melaka tanpa bagi tahu dia. So, Sultan Muhammad marah Telanai Terengganu menghadap Sultan di Melaka tanpa bagi tahu dia. Maka dia suruh Seri Akar Raja untuk bunuh Telanai Terengganu. Sebab Telanai Terengganu menghadap Raja Melaka tanpa memberitahu dia. Mau bersin tapi tidak jadi. Okey, kemudian ada watak Bendahara Pahang. Ni dah tidak sebutlah siapa nama. Bendahara Pahang ni apabila Sultan Muhammad ni membunuh Telanai Terengganu atas kesalahan menghadap Melaka tanpa beritahu dia. So apabila Bendahara Pahang ni tahu Sultan Muhammad bunuh Telanai Terengganu tanpa beritahu Melaka, maka Bendahara Pahang pun tegurlah perbuatan Sultan Muhammad ni. Sebab dia tahu perbuatan Sultan Muhammad bunuh Telanai Terengganu tanpa beritahu Melaka ini akan menimbulkan kemurkaan Sultan Alauddin Riayat Shah. SARS Sultan Alauddin Riayat Shah. So di sini Bendahara Pahang telah memainkan peranan dia, susun lapis masyarakat. Dalam susun lapis masyarakat, peranan golongan bangsawan iaitu bendahara adalah sebagai penasihat sultan. Okey, boleh faham episod ni, peristiwa dalam episod ni? Ada soalan? Cikgu. Ya, Rosen. Cikgu. Yes, Rosen. Kan Sultan Muhammad jadi Pahang juga. And then kenapa dia mau bunuh si Telanai sedangkan itu di Melaka, yang dia menghadap Melaka. Itu yang kamu heran lah. Artinya Sultan Muhammad ni dia tidak mahu ada orang lain menghadap ke Melaka tanpa memberitahu dia. So kalau Telanai Terengganu ni mahu menghadap Melaka, mesti bagi tahu dia. Sebab dia rasa dia juga seorang raja yang besar. Dia sebenarnya anak Sultan Mansur Shah yang sepatutnya dirajakan di Melaka. Tetapi akhirnya dia dirajakan di Pahang. So apabila, ini kan Sultan Alauddin Riayat Shah ni kan adik dia kan? Betul ke tidak? Ya juga. Ni adik dia ni. So apabila Sultan Muhammad ni tahu Telanai Terengganu menghadap adik dia tanpa beritahu dia, dia pun marahlah. Begitu sahajalah. Jawabkah, Rosen? Okey juga. Okey, thank you. Ada soalan lain? Cikgu. Wah, kapal landing. Ya, Zulika. Zulika betul kan? Vanessa atau Cikgu? Vanessa kan? Ya, Vanessa. Engkau kurang Dunabal. Vanessa? Cikgu boleh dengar tak? Ya, dengar. Kejap. Apa ni? Ada UFO kah? Ada soalan? Okey, soalan. Hello. Vanessa, ada soalan? Sandra? Ya. Tolong rumus ni, Sandra. Okey. Raja Maluku ialah seorang yang pandai bermain sepak raga. Dia beratus kali sepak raga sebelum beri kepada orang lain. Terus yang kedua, dia boleh bersepak raga sambil duduk selama berpenanak nasi. Terus yang ketiga, kalau dia tetap tunyur duduk umbi dengan beladau terus putus. Okey, lepas tu watak Telanai Terengganu pula, kalau dia menikam nyiur duduk umbi
akan tembus terus ke sebelah. Oke, lepas tu Sultan Muhammad pula dia telah menghantar Sri Akar Raja ke Terengganu untuk bunuh Telanai Terengganu kerana menghadap Melaka tanpa memberitahunya. Lepas tu bila si Bendahara Pahang tahu tentang ini, dia terus tegur dengan perbuatan si Sultan Muhammad yang bunuh Telanai Terengganu sebab perbuatan itu akan menimbulkan kemurkaan si Sultan Alauddin Riayat Shah. Okay, thank you. So, cikgu ada satu soalan. Angel? Sudah si Angel. Cikgu, Vanessa ada soalan. Okay, apa soalan dia? Dia ada tulis? Dia bilang, dia bilang, cikgu, maksudnya Sultan Muhammad iri hati dengan Sultan Alauddin Riayat Shah? Tidak dinyatakan. Thank you, Mary. Thank you, Vanessa. Tidak dinyatakan sama ada Sultan Muhammad itu iri hati kepada Sultan Alauddin Riayat Shah sehingga dia membunuh Telanai Terengganu. Sebab dalam episod ni dia tidak jelaskan. Cuma dalam episod selepas ni, dalam Gema Pembunuhan Telanai Terengganu, ada dinyatakan. So, nanti kita akan tengok kenapa sebenarnya Sultan Muhammad bunuh Telanai Terengganu. Boleh? Boleh? Boleh, cikgu. Okay. Boleh, cikgu. Okay, thank you. Cikgu ni ada soalan ni. Ada Angel bahkan. Angel, kenapa perbuatan Sultan Muhammad bunuh Telanai Terengganu itu menimbulkan kemurkaan Sultan Alauddin Riayat Shah? Sebab apa cikgu, kenapa perbuatan Sultan Muhammad kenapa Bendahara Pahang bilang perbuatan Sultan Muhammad bunuh Telanai Terengganu itu akan menimbulkan kemurkaan Sultan Alauddin Riayat Shah? Kenapa nih? Sebab kenapa mana sudah nih? Gila, cikgu, saya kena panggil bukan saya tidak dengar. Memang tidak kami explain tuh. Ini soalan terbuka nih. Masih di bab yang sama, episode yang sama. Cuma cikgu minta pendapat lah. Kamu rasa kenapa Sultan Muhammad? Tapi soalan tu sebenarnya ada kaitan dengan sebelum ni. Kita pernah bincang. Cikgu, saya mau jawab. Siapa nih? Zulika? Dena. Oke, Dena. Ini pendapat saya lah, cikgu. Mungkin istiadat Melayu tidak boleh apaan, cikgu? Tidak boleh apa? Apa tuh? Tidak boleh mengkhianati kah, cikgu? Oke, apa yang dikhianati di sini? Dia pergi bunuh Tun Telanai. Dia punya salah macam tidak berat, cikgu. Tapi dia membunuh je suka hati dia. Macam dia buat kes yang dulu dia, cikgu. Dia pergi bunuh anak Tun. Okay. Thank you. Thank you pandangan Dena. Okay. Ada pandangan lain? Sandra, ada pandangan? Siapa nih? Rosen. Okay, Rosen, silakan. Cikgu, kalau ini pandangan salah juga, tidak tahu betul atau tidak. Tapi bagi saya juga, sebab kenapa Sultan Alauddin boleh murka, Tun Telanai ini orang yang penting juga dalam sistem pentadbiran. Jadi kalau dia bunuh sesuka hati, maka rugilah. Jadi Sabtu Sultan Alauddin Shah boleh murka begitu. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, Sandra. Cukup mau dengar pandangan Sandra. Sandra? Ya. Ya, coba bagi pandangan kamu. Ya, pandangan sama macam Rosen juga. Okay, thank you. Mary? Ya, cikgu. Okay, kamu pula apa pandangan kamu? Jadi kenapa si Sultan Alauddin Riayat Shah akan marah bila Telanai Terengganu dibunuh oleh Sultan Muhammad? Kalau saya rasa sebab saya rasa si Telanai Terengganu ni salah satu orang besar
di Terengganu dan juga mungkin kawan baik kepada Sultan Alauddin Riyad Shah juga, sebab kalau bukan kawan mana boleh bawa main sepak raga sama-sama kan. Jadi itu pendapat saya. Jadi itu sebab dia mungkin si Sultan Alauddin Riyad Shah ni dia pun marah bela ni Sultan Muhammad dia bertindak sesuka hati. Okay. Thank you, Mary. Ya. Okay. Zulika, Angel, Adrian, ada mau bagi pandangan? Saya rasa saya setuju sama Dena punya yang tadi juga. Dena bilang dia suka-suka bunuh kan? Okay. Zulika? Macam Dena juga cikgu. Setuju dengan Dena. Adrian? Sama juga cikgu. Sama ya. Sama dengan mana? Dena. Okay. Vanessa? Okay. Sebenarnya kalau kamu ingat dalam episod-episod sebelumnya ada dinyatakan bahawa sekiranya seseorang itu kawasan jajahan takluk Melaka itu, sebab Melaka haru pasal ini kawasan besar kan, diorang ada kawasan jajahan takluk. Mana-mana negeri lain yang ingin menjatuhkan hukuman bunuh haruslah memberitahu ke Melaka terlebih dahulu. Ada kamu ingat tu? Ada kamu ingat? Cikgu ada pernah cakap. Kita ada belajar nih. Ada kan? Ada cikgu. Sorry, terlupa. Itulah yang kita harus ingat sampai bila-bila. So, setiap negeri lain yang di bawah kekuasaan Melaka, sekiranya ingin menjatuhkan hukuman bunuh, haruslah memberitahu ke Melaka dahulu. Baru Melaka izin dan kuasa tu boleh jatuhkan hukuman bunuh. So ini yang terjadi apabila Sultan Muhammad bunuh Telanai Terengganu tanpa beritahu Melaka, maka Sultan Alauddin Riyad Shah pastinya akan murka. So kita pergi ke episod terakhir. Okey. Bukan episod terakhir nih, masih lagi di sini. Okey, so Sultan Muhammad Shah bila dia diberitahu tentang Okey, ini bukan episod terakhir, masih lagi yang tadi ya. Apabila Sultan Muhammad ni ditegur oleh bendahara dia tadi bahawa perbuatan kamu ni salah, mau tidak mau nanti Sultan Alauddin Riyad Shah akan murka. So Sultan Muhammad bilang, saya tidak takut dengan Sultan Alauddin Riyad Shah sebab sepatutnya saya ni yang dirajakan di Melaka. Sebab dia abang kan, dia kena buang ke Pahang sebab tindakan dia membunuh Tun Besar. Dia bilang, saya tidak takut dengan Sultan Alauddin sebab saya ini yang sepatutnya jadi raja di Melaka. Saya akan serang Melaka dan saya akan rampas kerajaan Melaka. Artinya dia ingin menjadi raja di Melaka. Bila dia serang Melaka, dia rampas kerajaan Melaka, artinya dia akan jadi raja Melaka. Dan dia bilang, saya akan langgar Balairung Melaka ini, saya akan langgar Balairung Melaka ini dengan menggunakan gajah saya. Okey, waktu tu dia ada gajah di sana. So gajah dia nama Genyang. So dia bilang, beginilah saya akan langgar Balairung Melaka, istana Melaka tu. Dia naik gajah dia yang nama Genyang dan dia langgar dia punya Balairung sendiri. So semua pembesar yang ada di istana pada waktu itu terdiam sebab takut nampak Sultan Muhammad Shah yang sedemikian murkanya. Okey, boleh faham ini? Sebelah kiri ini? Boleh cikgu. Okey, good. Then, perkabaran ini kita beralih ke watak Sultan Alauddin Riyad Shah. Apabila Sultan Alauddin Riyad Shah di Melaka ni, dia diberitahu tentang Sultan Muhammad yang membunuh Telanai Terengganu tanpa pengetahuannya. Sultan Muhammad ingin menyerang Melaka, ini tadi, dia ingin serang Melaka dan ingin merampas kerajaan Melaka. Of course lah Sultan Alauddin Riyad Shah pun menjadi sangat murka dan ingin serang Pahang. Okay, sudahlah Sultan Muhammad tu membunuh tanpa beritahu Melaka. Sultan Muhammad juga ingin menyerang Melaka dan rampas kerajaan Melaka. So Sultan Alauddin murka, lalu dia pun ingin serang Pahang. So di sinilah peranannya golongan bangsawan iaitu bendahara yang bertindak sebagai penasihat raja. Kamu highlight tu di sana. Pembangunan negara, pembangunan masyarakat, susun lapis masyarakat, peranan golongan bangsawan, bendahara menjadi penasihat raja.
So, Bendahara Paduka Raja Tun Perak yang masih panjang umur tuh, yang kemarin masih panjang umur, dia menasihatkan Sultan Alauddin Riyad Shah supaya jangan menyerang Pahang kerana perbuatan ini sendiri akan merugikan Sultan Alauddin Riyad Shah. Tiada guna mau serang Pahang sebab Pahang itu, Sultan Muhammad itu saudara kamu sendiri, abang kamu sendiri. Tak payahlah berperang, ini akan merugikan kamu. Sebaliknya, kata Bendahara, utuslah Hang Tuah ke Pahang. So, nasihat Bendahara Paduka Raja ini didengar oleh Sultan Alauddin Riyad Shah. Sultan Alauddin batalkan niat dia untuk serang Pahang, tetapi dia utus Laksmana Hang Tuah ke Pahang. Okey, jelas? Boleh faham? Boleh. Okey, ada soalan? Cikgu kejar masa. Cikgu takut terdrag masa kamu ni. Ada soalan tentang slide ini? Cikgu rasa slide ini sangat mudah difaham. Ya, Cikgu. Senang. Senang kan? Mary? Senang, Cikgu. Okey juga. Okey, Cikgu continue ya. Okey. Okey, so ini adalah episod terakhir dalam bab 8, Gema Pembunuhan Telanai Terengganu. Kenapa kita panggil dia Gema Pembunuhan Telanai Terengganu? Sebab episod pembunuhan Telanai ini telah bergema sehinggalah ke Melaka, sampailah ke Melaka, padahal pembunuhan itu berada di Pahang. So, tadi kita tahu di slide sebelumnya, Sultan Alauddin Riyad Shah dinasihatkan oleh Bendahara Paduka Raja agar jangan serang Pahang, tapi hantarlah Hang Tuah sebagai utusan ke Pahang. Jadi di sini Hang Tuah menghadap Sultan Muhammad di Pahang, dan sebelum dia mula menghadap tu, dia sudah pesan dengan orang dia supaya selepas surat itu dibaca, selepas surat utusan dibaca, maka Hang Tuah mau salah seorang keluarga Seri Akar Raja dibunuh. Okay? Bunuh salah seorang keluarga Seri Akar Raja. So, selepas Hang Tuah menghadap Sultan, surat dibaca, maka gemparlah di luar istana kerana salah seorang keluarga Seri Akar Raja dibunuh. So, Sultan Muhammad pun tanyalah dengan Tun Hang Tuah, benarkah keluarga Akar Raja di luar tu dibunuh? Okey, muka surat 183. E235. Sungguhkah Tuan Hamba membunuh saudara sepupu Seri Akar Raja? Okey, ini soalan Laksamana. Soalan Sultan Muhammad Shah kepada Hang Tuah. Jawab Hang Tuah kepada Sultan Pahang. Sungguhlah parti ini membunuh saudara sepupu Seri Akar Raja. Betul, saya memang bunuh saudara sepupu Seri Akar Raja. Tetapi tiada patik beri dipengapa-ngapakan. Tetapi saya tidak apa-apakan Seri Akar Diraja. Kerana salah Seri Akar Raja pun ada ke bawah Duli Paduka Adinda di Melaka. Okey, sebab sini dia bilang, sebab Seri Akar Raja pun bersalah kepada Sultan Alauddin Riyad Shah di Melaka. Duli Paduka Adinda, dia panggil sini Duli Paduka Adinda kerana pada waktu ini Hang Tuah sedang bercakap dengan Raja Muhammad. Raja Muhammad itu ialah abang kepada Sultan Alauddin Riyad Shah. Sebab tu Hang Tuah guna istilah Duli Paduka Adinda di Melaka. Okey. Adapun Seri Akar Raja bersalah kepada Sultan Alauddin Riyad Shah di Melaka kerana membunuh Telanai Terengganu, tiada memberitahu ke Melaka. So itu yang menyebabkan Sultan Alauddin Riyad Shah murka sebab Seri Akar Raja atas titah Sultan Muhammad tadi telah membunuh Telanai Terengganu tanpa memberitahu Melaka. So Seri Akar Raja kena bertanggungjawab. Dia telah buat salah, tapi dia tidak dipengapa-ngapakan. Cuma saudara sepupu dia telah dibunuh atas arahan Hang Tuah. Okey, so Sultan Muhammad Shah pun bagi tahulah kenapa sebenarnya dia bunuh Telanai Terengganu. Dia bilang, saya bunuh Telanai Terengganu kerana kerana Telanai Terengganu cakap Sultan Melaka tu di bawah kelangkangan dia. So ayat cikgu sini ni cikgu kurang. Sultan Muhammad Shah jelaskan Telanai Terengganu dibunuh kerana, okey, betul lah ni ya, sini cuma cikgu kasih mengatakan bahawa Sultan Melaka itu di bawah kelangkangan dia.
So itu sebab Sultan Muhammad tu sebenarnya membunuh Telanai Terengganu. Itu alasan dia. Kenapa saya bunuh Telanai Terengganu? Sebab Telanai Terengganu merendah-rendahkan Sultan Melaka dengan mengatakan Sultan Melaka itu di bawah kelangkangan dia. Okey, sebab tu saya bunuh Telanai Terengganu. So habis daripada itu, Sultan Muhammad pun cakap, saudara sepupu akar diraja tu sebenarnya bukan orang lain juga kepada Laksamana. Saudara juga kepada Laksamana. Kemudian habis, maka Laksamana pun baliklah ke Melaka. Okey, habis cerita. Ada soalan? Okey, ada soalan? Daripada cikgu, episod tu sudah berakhir. Ada soalan? Jadi cikgu sampai situ. Ada cikgu. Ya? Dena, apa dia, Dena? Sampai situ sajalah cerita ada cikgu. Ya, sampai di situ sahaja. Ada soalan kah? Memang cikgu. Okey. Kalau faham, tolong rumus seorang. Mary, tolong rumus. Okey, cikgu. Jadi dalam ni sebab gema pembunuhan Telanai Terengganu, jadi di sini Hang Tua menghadap Sultan Muhammad di Pahang sebab Hang Tua diutus oleh Sultan sendiri untuk menghadap Sultan Muhammad di Pahang, memandangkan dorang tidak boleh berperang, memandangkan si Sultan tidak boleh berperang ataupun berlawan dengan adik dia sendiri, iaitu si dia yang raja di Pahang. Jadi lepas tu cikgu yang ni nak pesan selepas surat dibaca saya tidak berapa dapat tangkap cikgu. Okey, jom kita tengok buku ni muka surat 182, 182 E234. Okey. So seperti biasa yang di atas tu surat itu pun diarakkan. Adat mengarak surat tu kamu tahu. Surat itu dibawa ke atas gajah, diarak dengan gendang nafiri, kemudian di bawah payung. Itu adat istiadat. Ya. Itu pun budaya lah tu kan cikgu? Ini adat. Oh okey cikgu. Ini adatnya. Sanda adat. Okey, so kamu baca sana. Laksamana pun berpesan pada seorang-orangnya. Jikalau surat sudah dibaca, hendaklah engkau bunuh seorang keluarga Seri Akar Raja. Ini sebelum sampai istana lah. Okey, sebelum sampai istana. So, bila sudah sampai di istana, surat itu pun dibaca. Okey, di perenggan yang sama. So, jawab orang tu, baiklah. Surat pun sampai ke dalam istana. Segala orang menghadap Sultan Muhammad. Okey, melainkan kemudian surat itu pun disambut oleh bentara lalu dibaca oleh katib. Demikian bunyinya. Salam doa Paduka Adinda datang kepada Kekanda. Artinya, salam daripada saya Sultan Alauddin Riyad Shah sebagai seorang adik kepada Kekanda Sultan Muhammad di Pahang. Dan kemudian ada lagi kata-kata lain. So, selepas saja surat itu dibunuh, surat dibunuh. Selepas saja surat itu dibaca, dan adalah keluarga Seri Akar Diraja itu dibunuh, sepupu Seri Akar Raja. Okey, Mary? Okey, cikgu, saya cuba simpulkan cikgu, saya dapat faham ke tidak? Okey, sila. So Hang Tua pun menghadap Sultan Muhammad di Pahang. Dan si Hang Tua berpesan dengan orang dia bilang nanti lepas surat dibaca, kamu bunuh salah seorang keluarga Seri Akar Raja. Begitu kan cikgu? Yes, betul. Dan lepas itu, lepas tu si Seri Akar Raja bersalah kerana membunuh Telanai Terengganu tanpa memberitahu Melaka. Okey, di sini cikgu dia bilang jadi macam si Raja Pahang tanyalah tu kan cikgu, Sultan Pahang tanya, adakah cikgu? Dia tanya kenapa si Laksamana bunuh ahli keluarga si Seri Akar Raja. Dia bilang sebab Seri Akar Raja bersalah kerana membunuh Telanai Terengganu tanpa beritahu Melaka. Tapi si Seri Akar Raja dia tidak kasih apa-apakan lah. Dia cuma membunuh saudara sepupu si Seri Akar Raja. Jadi lepas itu si Sultan Muhammad pun dia jelaskan lah kenapa dia bunuh
si Telanai Terengganu. Dia bilang sebab Telanai Terengganu bilang dia mengatakan bahwa Sultan Melaka dibawa ke langkangnya. Jadi itu sebab dia Sultan Pahang membunuh Telanai Terengganu. Itu alasannya. Oke, Oke, betul. Terima kasih Mary ya, respon yang sudah betul. So, ada apa-apa soalan? Memang itulah rumusan peristiwa untuk episod ini. Ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri kelas kita? Cikgu, ya. Dia orang tiada macam apalah Cikgu, macam iri hati kah, mau balas dendam, tiada lah kan Cikgu. Pahang? Dia orang kan dia bunuh si Tun Telanai sebab kan dia bilang tiada lari juga kaitannya sama si Laksmana kan Cikgu. Yang tidak yang lari kaitan tu ialah Sri Akaraja tu sebenarnya saudara juga kepada Laksamana, bukan Telanai Terengganu. Oh, Cikgu. Okay. Thank you. Ada soalan lain? Jika tiada, kelas kita berakhir di sini untuk episod ini, bab 8. Cikgu, last satu soalan. Ya, silakan. Jadi dia punya si Sultan Muhammad punya alasan yang terakhir nih, yang dia bilang dia membunuh dia membunuh si Telanai Terengganu sebab dia cakap si Sultan Melaka dibawa ke langkangnya itu. Itu dia punya soalan tuh sebenarnya itu dia punya alasan yang betul-betul kah atau alasan yang dia buat-buat supaya dia tidak mau kena kasih salah oleh Sultan Melaka. Soalnya dia susah kalau baca begitu kan Cikgu, kami pun susah mau detect apa emosi sebenar, apa niat atau emosi sebenar si Sultan Muhammad begitu. Jadi susah mau tahu dia buat nih betul-betul kah atau kenapa. Nah, itu ayam si Rosen sudah menjawab. Ayam Rosen kah? Ayam itu Cikgu. Ayam, Mary pun ada ayam. Ada. Oke, thank you soalan. Itulah sebenarnya kita pun di peringkat awal kita dikatakan Telanai Terengganu itu dibunuh sebab dia menghadap Melaka tanpa beritahu Raja Muhammad. Tapi apabila Hang Tuah pergi ke Pahang, tegur perbuatan Sultan Muhammad ni sebab bunuh Telanai Terengganu tanpa beritahu Melaka ni. Jawapan Sultan Muhammad, dia kata dia bunuh Telanai Terengganu kerana Telanai Terengganu menghina ataupun merendah-rendahkan Sultan Melaka dengan mengatakan Sultan Melaka ni dibawa ke langkangan. So kita tidak ada satu ketetapan jelas. Apa sebenarnya, mana satu alasan yang sebenar? Adakah alasan sebab menghadap Melaka tanpa beritahu ataupun kerana betul dia perjuangkan maruah adik dia Sultan Alauddin Riyad Shah. Tapi kalau kita ambil kesudahannya cerita ini, maka kita boleh anggap bahawa sebab sebenar Sultan Muhammad itu bunuh Telanai Terengganu adalah apabila Telanai Terengganu itu merendah-rendahkan Sultan Melaka. Sebenarnya kita pun tidak tahu ini alasankah yang sebenar. Begitulah. Soalan Mary itu sebenarnya soalan yang sama yang cikgu sendiri pun tertanya-tanya sebab kalau ikut cakap asal kepada si Sultan Muhammad ni, dia suruh Sri Akaraja bunuh Telanai Terengganu sebab Telanai Terengganu menghadap Melaka tanpa beritahu dia. Tapi bila Sultan Melaka marah, lain pula jawapan yang dia beri. Okay, Mary? Susah untuk dinyatakan mana satu alasan sebenar. Okey, Cikgu. Saya faham juga. Ya, okey. Thank you. Ada lagi soalan lain? Kalau tidak, Cikgu end dulu the class, ya. Cikgu, jadi kan ini peristiwa besar pasal Sultan Muhammad ni pembunuhan Telanai, Cikgu. Jadi apa dia fakta ni Cikgu kalau kita mau kasih masuk karangan? Ya, untuk soalan mana? Yang paling penting sini kan ini apa? Okey. Poin yang kamu boleh ambil sebab kita tahu dalam adat undang-undang untuk yang peristiwa Cikgu yang gemar pembunuhan Telanai Terengganu. Ya, begini. Sebab kita tahu dalam undang-undang negeri-negeri di bawah Melaka tidak boleh membunuh pesalah tanpa memberitahu Melaka terlebih dahulu. So, bila kita balik kepada poin itu sebagai fakta, maka kita akan ambil isu dia, peristiwa besar dia ialah pembunuhan yang dilakukan oleh Sri Akaraja kerana
Itu yang Telanai Terengganu menghadap Melaka tanpa memberitahu. Telanai Terengganu dihukum bunuh kerana menghadap Melaka tanpa memberitahu Sultan Muhammad Shah. So kesilapan Telanai Terengganu ini menyebabkan Sultan Muhammad Shah bunuh Telanai Terengganu. Cuma kemudian impak dia melibatkan Sri Akar Raja apabila Sri Akar Raja dihukum dengan terpaksa menerima kematian saudara sepupunya yang dibunuh kerana kesalahannya membunuh Telanai Terengganu atas titah Sultan Muhammad tanpa memberitahu Melaka. Adakah itu menjawab, Rosen? Jawab, Cikgu. Jadi, Cikgu, dia punya fakta bunuh pesalah tanpa memberitahu Melaka. Yes, Cikgu? Ya, itu yang kita punya fakta Anda pembangunan negara. Oke, Cikgu. Oke. Ada lagi? Ada lagi soalan? Kalau tiada, mungkin kita berakhir setakat ini. Angel, tiada soalan? Angel, tiada. Sandra? Tiada, Cikgu. Oke, Zulika? Tiada, Cikgu. Dana?